Salam sejahtera, nama saya Juliana Mera. Pada hari ini saya akan membentangkan tajuk yang bertajuk Bahasa Melayu sebagai Bahasa Ilmu, iaitu realiti atau retorik. Pembentangan ini akan membincangkan kedudukan sebenar bahasa Melayu dalam konteks pendidikan tinggi serta cabaran dan langkah untuk memperkasakannya sebagai bahasa ilmu. Seterusnya ialah kedudukan bahasa Melayu di Malaysia. Di Malaysia, bahasa Melayu telah diiktiraf sebagai bahasa rasmi negara dan menjadi bahasa penghantar utama dalam sistem pendidikan kebangsaan. Di peringkat sekolah rendah dan menengah, bahasa Melayu digunakan secara meluas dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Namun begitu, apabila memasuki peringkat universiti, khususnya dalam bidang profesional dan teknikal, penggunaan bahasa Melayu semakin berkurangan. Yang pertama adalah pengenalan. Bahasa merupakan alat komunikasi utama manusia yang telah wujud sejak awal kewujudan manusia. Melalui bahasa, manusia dapat melahirkan pemikiran kritis, emosi yang matang serta membina interaksi sosial yang berkesan. Menurut Kamus Dewan edisi ketiga, bahasa ialah sistem lambang bunyi suara yang digunakan sebagai alat perhubungan dalam sesuatu kelompok masyarakat. Bukan itu sahaja, bahasa bukan sekadar alat komunikasi, tetapi juga menjadi tunjang penyebaran ilmu dan membina tamadun. Namun begitu, timbul persoalan sama ada bahasa Melayu benar-benar berfungsi sebagai bahasa ilmu atau hanya sekadar teori retorik dalam dasar pendidikan tinggi di Malaysia. Realiti di institusi pengajian tinggi pula dalam bidang seperti kejuruteraan, teknologi maklumat, perubatan dan sains tulen, bahasa Inggeris lebih dominan digunakan. Selain itu, kebanyakan jurnal berimpak tinggi serta rujukan utama juga diterbitkan dalam bahasa Inggeris. Keadaan ini menyebabkan bahasa Melayu telah lebih berkembang dalam bidang sastra, pendidikan dan sains sosial berbanding bidang sains dan teknologi. Situasi ini menunjukkan bahawa fungsi bahasa Melayu sebagai bahasa ilmu di peringkat tertinggi masih belum sepenuhnya kukuh. Dalam konteks globalisasi pendidikan tinggi, bahasa Inggeris telah menjadi bahasa akademik antarabangsa. Sebagai contoh, kebanyakan artikel dalam pangkalan data seperti Web of Science dan Scopus diterbitkan dalam bahasa Inggeris. Hal ini memberi kelebihan kepada bahasa Inggeris dari segi akses global, jaringan penyelidikan dan juga pengiktirafan antarabangsa. Realitinya, sistem pendidikan tinggi di Malaysia mengamalkan pendekatan dewi bahasa. Sebagai contoh, nota kuliah mungkin disampaikan dalam bahasa Melayu, tetapi bahan rujukan tambahan dan jurnal kebanyakannya dalam bahasa Inggeris. Walau bagaimanapun, perbincangan dalam kelas sering dilakukan dalam bahasa Melayu untuk membantu pelajar memahami konsep yang dengan lebih mendalam dan selari dengan konteks budaya tempatan. Ini menunjukkan bahawa bahasa Melayu masih relevan sebagai bahasa ilmu di peringkat nasional. Antara cabaran utama bahasa Melayu ialah dominasi bahasa Inggeris dalam
penerbitan akademik berindeks tinggi. Pensyarah dan pelajar juga terdorong untuk menulis tesis dan artikel dalam bahasa Inggris demi pengiktirafan global. Selain itu, kekurangan jurnal berimpak tinggi dalam bahasa Melayu turut menyumbang kepada ketidakseimbangan ini. Langkah pertama bagi memperkasakan bahasa Melayu ialah meningkatkan jumlah penerbitan ilmiah dalam bahasa Melayu. Universiti dan agensi penyelidikan perlu menggalakkan penerbitan jurnal berwasit dan memberikan pengiktirafan setara dalam penilaian akademik. Langkah kedua pula memperluaskan usaha penterjemahan karya ilmiah antarabangsa, khususnya dalam bidang sains dan teknologi, agar khazanah ilmu dalam bahasa Melayu terus berkembang. Langkah ketiga pula adalah memantapkan pembinaan istilah saintifik yang seragam dan konsisten. Dalam hal ini, Dewan Bahasa dan Pusaka memainkan peranan penting dalam memastikan istilah yang dibangunkan selari dengan perkembangan teknologi semasa. Yang terakhir adalah mengamalkan pendekatan Dewi Bahasa secara seimbang, di mana bahasa Melayu digunakan sebagai bahasa utama mengajar, manakala bahasa Inggris sebagai bahasa sokongan untuk akses antarabangsa. Kesimpulannya, bahasa Melayu mempunyai asas yang kukuh sebagai bahasa kebangsaan dan bahasa pendidikan. Namun, dalam konteks pendidikan tinggi dan penerbitan antarabangsa, peranannya masih belum sepenuhnya seimbang. Oleh itu, sama ada bahasa Melayu menjadi bahasa ilmu yang sebenar atau sekadar retorik, bergantung kepada usaha berterusan semua pihak termasuklah kerajaan, institusi pendidikan, pensyarah dan juga pelajar. Dengan strategi yang berkesan dan komitmen yang berterusan, bahasa Melayu berpotensi menjadi bahasa ilmu yang berdaya saing di peringkat global. Itu saja dari saya. Sekian, terima kasih.